Assalamualaikum. Siapa yang dah masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Silakan jumpa masuk siapa yang baru masuk. Dan kalau ada sesiapa yang berjanji untuk ajak sesiapa, boleh teks mereka sekarang, insyaAllah. Silakan. Tolong share di FB masing-masing ya tuan-tuan ni. Dan siapa yang dapat share daripada orang lain, tuan-tuan follow lah kita punya Facebook. Di setiap petang kita akan, tuan-tuan akan dapat ikuti pengajian kita, insyaAllah. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Hari ini kita bahaskan ayat yang baru ya. Kita akan bahaskan ayat yang ke-37 daripada surah Yasin. Siapa yang baru masuk tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak tuan-tuan ya. Silakan jemput masuk. Silakan. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Siapa yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah ini kita akan bahaskan ayat baru, ayat yang ke-37 daripada surah Yasin. Siapa yang baru join kita tolong follow kalau boleh. Nanti setiap petang tuan-tuan akan dapat notification tentang kita punya pengajian kita, insyaAllah. Silakan. Siapa yang dijanji dengan kawan-kawan ke saudara mara untuk join kelas kita, boleh teks mereka sementara sebelum kita mula ni tuan-tuan ni. Silakan. Silakan. Jemput masuk. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi tuan-tuan. Silakan, jemput masuk. Siapa yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Siapa yang dijanji dengan sahabat-sahabat untuk join kelas kita, boleh teks mereka lah sebelum kita mula ataupun sementara kita baca Fatihah dan doa nanti. Boleh ada masa lagi untuk teks mereka, ajak mereka sertai kita ya. Okeylah tuan-tuan, sama-sama kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, insya-Allah hari ini kita akan membahaskan ayat yang baru. Kita akan membicarakan ayat yang ke-37 tuan-tuan dari surah Yasin. So format dia ni untuk pelajar barulah yang baru join, kita follow jangan tak follow tuan-tuan. Kita akan baca ayat tu, kemudian kita akan terjemahkan. Saya nak make sure semua pendengar, semua pelajar, semua penonton program ni dia faham dulu apa maksud yang tersurat dekat ayat tu. Maknanya apa yang Allah Taala sebut dekat ayat tu. Yang tu dia kena faham dulu. Kemudian bila dah faham, baru kita tengok apa di sebalik ayat itu, ataupun apakah hikmah di sebalik ayat itu, apa sebenarnya mesej yang Allah Taala nak sampaikan, dan akhir nanti baru kita masuk hal yang berkaitan dengan teknikal berkenaan dengan ayat ni. Supaya apa tahu? Supaya tuan-tuan yang pertama, tuan-tuan boleh dapat makna ayat, penafsiran ayat, dan yang ketiga tuan-tuan dapat dari sudut teknikal. So ada dua arah tuan-tuan akan faham ayat tu. Faham dari sudut makna dan faham dari sudut teknikal. Dia mesti selari tuan-tuan, dia mesti synchronize, Baik, kita baca sama-sama ayat ni. Kalau tuan-tuan tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebab kita akan share skrin yang sama dan insya-Allah nanti akan mudahkan tuan-tuan. Baik, ni ayat ni atas ni, yang atas. Ayat yang atas. Baik. Saya baca tuan-tuan puan-puan simak. Tak apa, jangan risau, nanti kejap lagi saya besarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Nanti kita pecahkan rangkap dia dulu supaya nanti tuan-tuan senang untuk tuan-tuan faham, senang juga untuk saya menjelaskan. So ini kita consider dia sebagai rangkap yang pertama sampai al-lailu ni. Kemudian ni rangkap yang kedua sampai an-nahara. Ni rangkap terakhir. Wa ayatun lahum al-lailu, kata Allah. Maksudnya ialah, dan satu lagi, dan satu tanda ni sebenarnya bukan tanda yang pertama. Allah Taala dah sebut beberapa tanda sebelum ini, dan ini adalah tanda yang berikutnya. Wa ayatun lahum al-lailu, kata Allah. Dan tanda untuk kamu adalah malam. Cuba tengok, ada satu tanda ataupun tanda kekuasaan kami ataupun tanda kebesaran kami, al-lailu, tanda kebesaran kami untuk kamu lihat ialah malam. Cuba tengok malam, kata Allah. Itu adalah salah satu daripada tanda kekuasaan kami yang kami berikan kepada kamu. Cuba tengok malam, kata Allah. Naslakhu minhun nahara, kata Allah. Kami hilangkan daripada malam itu akan siang. Dari malam itu kami hilangkan akan siang. Maksudnya apa tuan-tuan? Maknanya Allah gantikan, Allah hilangkan kegelapan malam itu dengan siang, tu maksud dia. Kami gantikan, kami hilangkan malam itu kepada siang, tu maksud dia. Kami hilangkan darinya akan siang. Maknanya malam, kemudian Allah hilangkan malam itu, hilangkan kegelapan itu dengan siang. Kami gantikan daripada malam itu akan siang. Inilah dia punya maf'ul bih dia tuan-tuan, untuk kalimah naslakhu ini. Nanti kita bahaskan sekejap lagi. Fa'idhahum muslimun. Hal teknikal kita bahaskan di hujung tuan-tuan. Cuma saya ambil sikit-sikit yang mana penting dulu. Nanti secara lengkap ni kita bahaskan di hujung. Fa'idhahum muslimuna. Dan seketika itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun berada dalam kegelapan. Mereka pun berada dalam kegelapan. Kamu tengok malam, kamu hilangkan daripadanya akan siang. Fa'idhahum muslimun. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya macam ni. Dan salah satu daripada tanda kebesaran kami untuk kamu ialah malam. Kami hilangkan daripadanya siang. Maknanya daripada malam itu kami hilangkan daripadanya akan siang. Maksudnya apa tahu? Mula-mula siang, kami hilangkan siang itu. Kami hilangkan siang itu daripadanya. Maknanya kami hilangkan siang itu daripada malam itu, kemudian mereka pun terus menjadi gelap ataupun mereka terus berada dalam kegelapan. Tuan faham tak? Kami hilangkan daripada kegelapan itu akan siang. Kemudian mereka terus menjadi gelap. Macam mana kita nak kata? Kami hilangkan daripada malam itu, akan siang. Kemudian mereka terus menjadi gelap. Macam mana tuan-tuan? Maksudnya gini tau.
kami hilangkan terang itu. Kami hilangkan terang itu daripada maksudnya daripada bumi ni, kami hilangkan terang tu, itu kita panggil malam lah kan. Jadi mereka pun bila kami hilangkan siang itu, hilangkan terang itu, mereka terus berada dalam kegelapan tu maksud ayat tu. Itu salah satu daripada tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan pada kita, tuan-tuan. Faham tak ayat tu? Tengok lagi sekali. Entah. Okey. Wa ayatun lahum al-lailu. Dan salah satu daripada tanda kebesaran kami yang kami nak tunjukkan kepada kamu ialah malam. Kami hilangkan terang daripadanya, maka mereka pun berada dalam kegelapan. Hilangkan siang itu, hilangkan terang itu, maka seketika mereka pun berada dalam kegelapan. Ini salah satu daripada tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk dekat kita, tuan-tuan. Salah satu daripada tanda yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan pada kita. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok daripada awal ni, tuan tengok daripada awal macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia nak tunjukkan pada kita kekuasaan dia. Sebab asalnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat-ayat sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menunjukkan bagaimana dia berkuasa untuk menghidupkan semula orang-orang yang telah mati dan kumpulkan di satu tempat. Wa in kullul lama jami'ul ladaina muhdarun, kata Allah. Dan tidak lain kami kumpulkan semuanya, jami'ul ladaina muhdarun, kami kumpulkan semuanya sekali, berada di sisi kami, mereka semua akan hadir di depan kami. Jadi pada waktu itu tuan-tuan, masa surah Yasin ni turun, surah Yasin turun di Mekah. Jadi pada waktu itu ada di kalangan orang kafir ni yang tak percaya bahawasanya Allah itu mampu untuk hidupkan semula orang yang telah mati, kemudian mampu untuk kumpulkan semula di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kafir ni mengingkari ayat ini, tuan-tuan. Mereka mengingkari ayat ini. Jadi kemudian daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bukti-bukti yang dia memang mampu untuk hidupkan sesuatu yang telah mati. Allah Taala sebut dalam ayat yang sebelum-sebelum ni, wa ayatun lahum al-ardu al-maitatu ahyaina, kata Allah. Tanda yang kamu nak boleh tengok di hadapan mata kamu ialah bumi yang mati, kata Allah. Kemudian kami hidupkan bumi tersebut. Kami keluarkan daripadanya biji-bijirin, wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Kemudian mereka makan daripada biji-bijirin tersebut. Jadi benda ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak buktikan kepada manusia pada waktu tersebut sesuatu yang mereka boleh lihat. Allah Taala tak cerita pasal hari kiamat sebab mereka tak percaya kan. Jadi Allah Taala kata, baik, tak percaya sudah. Tengok sekarang ni apa yang kamu boleh lihat. Yang mana ada satu tanah yang tandus, yang kering, kami boleh hidupkan semula. Kami berikan air, kemudian tempat itu hidup. Kemudian bila hidup, ada bijirin yang tumbuh di situ, kamu makan daripada bijirin tersebut. Selain daripada bijirin tu Allah sebut lagi lepas tu kemudian kami selepas bumi itu dihidupkan, lihat bagaimana kamu membuat kebun-kebun, kamu menjadikan ianya sebagai kebun-kebun dari pohon kurma, kebun-kebun dari anggur. Kemudian Allah Taala sebut sekali supaya kamu makan hasil daripada kebun tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-35, liyakulu min samarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun, kata Allah, supaya kamu makan daripada buah-buahannya dan apa yang telah kamu sendiri tanam dan sebagainya kan, kamu makan, kamu tanam, kamu makan, kamu usahakan dengan tangan kamu sendiri, kamu susun pokok cantik-cantik jadi kebun. Afala yashkurun, tak bersyukur ke, kata Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kemudian Allah Taala mensucikan diri dia. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tuan-tuan boleh tengok dalam video sebelum ni. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan diri dia, kemudian dia buka rahsia. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu adalah berpasangan. Tengok macam sama tapi sebenarnya dia ada jantan dan betina. Kemudian kita boleh ambil manfaat daripada perkara tersebut. Baik. Dalam konteks hari ini tuan-tuan, Allah Taala nak jelaskan lagi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu menghidupkan dan mematikan. Dalam ayat ni Allah Taala kata wa ayatun lahum lail, tengok malam. Kami bunuh malam tu. Kan? Kami bunuh malam tu, kami gantikan malam tu dengan siang. Kemudian kami bunuh siang, kami gantikan dengan malam pula. Besoknya kami bunuh lagi, kami ganti. Jadi tuan-tuan, apa sebenarnya mesej Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita dalam konteks saya ni? Itu yang kita nak bahaskan pada tuan-tuan, mudah-mudahan
tuan-tuan boleh nampak lah, tuan-tuan boleh nampak. Sebenarnya ini latihan untuk tuan-tuan. Bila tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan faham makna dia, tuan-tuan saya nak tuan-tuan saya nak pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan lah yang ikuti program ni, dia mudah untuk nampak apa sebenarnya mesej dari Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita tu tuan-tuan. Kalau pelajar-pelajar baru, saya sering berikan contoh ini pada pelajar-pelajar sebelum ni, yang mana katalah saya sebagai guru mengajar, saya bagi tahu dengan tuan-tuan, pelajar saya dalam kelas, di luar pintu tu ada lubang besar. Jadi sebenarnya saya bukan nak bagi tahu ada lubang besar tu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan kalau keluar nanti hati-hati jangan sampai jatuh dalam lubang tersebut. Itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal Firaun kan. Allah Taala cerita pasal Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya dalam Al-Quran. Kenapa Allah Taala cerita perkara tersebut? Kalau Allah Taala cerita pasal Firaun, dia nak suruh kita tiru macam Firaun ke? Tak. Dia bukan nak suruh kita tiru Firaun. Dia nak suruh kita jangan jadi macam Firaun. Jadi apa mesej Allah Subhanahu Wa Taala nak sampai? Okey, dalam konteks saya ni apa yang Allah Taala nak sampaikan pada kita tuan-tuan So wallahu alam, tuan-tuan mungkin boleh berfikir dengan lebih baik. So pada saya lah ada beberapa ada beberapa nota yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks saya ni Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dari awal, mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala tu nak kita berfikir tentang sesuatu yang kita boleh nampak dengan mudah. Dengan perkara yang mudah lah, tengok tanah, Allah Ta'ala kata tengok tanah, mula-mula dia mati, kemudian aku hidupkan, kemudian aku tumbuhkan, semua boleh tengok depan mata. Itu perkara-perkara yang paling dekat dengan apa kita panggil, paling dekat dengan manusia. Kemudian Allah ceritakan tentang berpasang-pasangan, itu semua Allah Ta'ala nak suruh kita fikir. Baik, hari ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita berfikir dengan lebih jauh tuan-tuan. Lepas tengok tanah dan sebagainya, okey, fikir sesuatu yang lebih jauh, iaitu kejadian malam dan siang. Kan lebih besar perkara tersebut untuk difikir. Jadi Allah Ta'ala nak manusia ni berfikirlah maksudnya. Jadi mula-mula slow-slow dulu fikir benda yang dekat. Jadi sekarang ni fikir dengan benda yang lebih luas, iaitu kejadian malam dan siang. Bagaimana kami gantikan malam itu kepada siang. Kemudian siang itu kami gantikan kepada malam. Baik. Di sini tuan-tuan, antara lain Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan bagaimana dia mampu untuk matikan dan dia mampu untuk hidupkan semula tuan-tuan. Perasan tak? Ini masih lagi nak membuktikan pada orang kafir Quraisy pada waktu tersebut, sampailah hari ini tuan-tuan, orang yang tak percaya, tengok malam siang tu. Bagaimana kami hidupkan, kami matikan, hidupkan, matikan, kami hilangkan kegelapan dengan siang. Kemudian bila dah siang, kami hilangkan terang tu, kami gantikan dengan kegelapan pula. Dan benda tu tak pernah fail tuan-tuan. Pernah tak tempat tuan-tuan yang tonton video saya ni, yang tonton video ni, yang tonton live kita ni kan, saya nak tanya, pernah ke tuan-tuan ni ada satu hari tu yang Allah terlupa nak gantikan malam tu dengan siang malam, tak dah pukul berapa, dah ke 10 tak siang-siang lah, tak ada kan. Tak tahulah kalau tuan-tuan pernah, saya memang tak pernah. Allah tak pernah lupa tuan-tuan. Allah sayang kat kita Allah tak pernah lupa gantikan malam kepada siang, kemudian siang kepada malam, kecuali di tempat-tempat bumi yang tertentu Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kuasa dia. Itu bergantung kepada jarak matahari dan sebagainya lah tuan-tuan So ada tempat-tempat tertentu yang Allah sengaja nak tunjukkan kuasa dia Tapi secara umumnya malam dan siang tidak pernah gagal tuan-tuan Sentiasa malam dan siang tu akan terjadi setiap hari dan setiap tahun, beribu-ribu tahun tuan-tuan Baik. Di sini yang saya sebut tadi, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak terus memberi bukti kepada manusia, tapi dalam konteks saya ini orang Quraisy terus nak memberi bukti bahawa sini Allah Subhanahu Wa Taala tu dia mampu menghidupkan dan dia mampu mematikan. Dia mampu mematikan cahaya, kemudian dia mampu hidupkan semula, kan dia matikan semula pada esoknya. Tuan-tuan So Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak pernah gagal untuk melaksanakan apa yang telah dirancang dan apa yang telah dicipta tu untuk mengikut apa yang telah disusun tuan-tuan Baik. Selain daripada itu apa tuan-tuan bila Allah Subhanahu Wa Taala ni menceritakan tentang malam dan siang ni tuan-tuan kalau kita tengok trend ayat-ayat sebelum ni, semua yang Allah Ta'ala sebut tu, Allah Ta'ala nak kita ambil manfaat daripada apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya apa yang diadakan dekat atas muka bumi ni untuk diambil manfaat kepada manusia, betul kan? Jadi kalau Allah Ta'ala sediakan tanah, ambil manfaat daripada tanah tu lah, pergilah bercucuk tanam.
Kan, kemudian ada tempat yang Allah Taala mati, Allah Taala hidupkan semula kan. Allah Taala matikan tempat tu, kemudian Allah Taala hidupkan semula. Ambillah manfaat daripada kurniaan Allah tersebut. Pergilah menanam dekat tempat yang Allah Taala hidupkan tu. Tanamlah bijirin, makanlah nasi tu, makanlah gandum tu. Kemudian Allah Taala kata buat kebun, susun elok-elok pokok cantik-cantik. Kemudian kamu makan daripada buah-buah yang manis yang kami sediakan untuk kamu. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan janganlah fikir macam tuan-tuan berada di negara Arab. Tuan-tuan fikir tuan-tuan berada di sini sebab Al-Quran ini sesuai untuk semua tempat, semua zaman dan semua orang. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tu memberi manfaat kepada manusia. Allah Taala sediakan tanah, sediakan bijir-bijirin dan Allah Taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita tanam. Betul tak tuan-tuan? Itu Allah Taala kata ambil manfaatlah, makanlah buah yang manis tu, makanlah nasi tu. Kemudian Allah Taala cerita, Allah Taala jadikan berpasang-pasang, ambil manfaat daripada pengetahuan ini. So kawinkan pokok ni dengan jenis ni dengan jenis ni supaya kamu dapat buah yang lebih berkualiti. Kalau kamu nak yang manis, kamu boleh campur buah ni dengan buah ni dapat yang manis. Kalau kamu nak yang banyak, campurkan. Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan ilmu, dengan pengetahuan yang sedikit, rahsia yang sikit tu Allah Taala bagi. So manusia ni dapat maklumat, manusia gunakan akal fikiran mereka untuk jadikan benih yang berikutnya atau buah-buahan itu jadi lebih manis dan hasilnya yang lebih baik. Allah Taala kata nikmatilah. Kamu nikmati. Lepas tu kamu bersyukurlah kan. Okay, kemudian dalam konteks siang dan malam ni tuan-tuan, ada tak yang kita boleh ambil manfaat daripada siang dan malam? Tentulah, betul ke tidak? Tentulah kita boleh ambil manfaat daripada siang dan malam ni. Betul kan? Siang ni apa kerja? Kita pergi kerja. Siang kita pergi kerja, betul ke tidak? Ambil manfaat daripada siang tu kamu pergi kerja. Jangan tidur pergi kerja, pergi buat kerja. Cari rezeki. Kalau yang ada menanam tuan-tuan tengok Allah Taala sediakan tanah, sediakan biji benih. Jadi siang hari kamu pergilah cari tanah, bersihkan tanah tu, tanam pokok tu siang hari. Betul kan? Kamu pergi dapat hasil, bila dah keluar hasil buah tu kamu petik siang hari. Tak tahulah kalau ada orang petik buah kelapa sawit malam-malam ke, mungkin ada lah, tak tahulah, tapi biasanya orang petik siang-siang kan. Orang petik anggur, petik kurma, petik apa semua siang-siang. Kemudian bila dah tu, tuan-tuan pergi jual kan. Ada peraih dia, kemudian pergi jual. Itu semua buat kat siang hari tuan-tuan, maknanya kerja. Kalau kerja dia peraih, dia raihlah buah tu. Ya, kemudian kita kerja lain, kerja apa-apa, lepas tu kita nak makan buah, kita pergi beli. Itu semua benda tu dihantar ke tempat tersebut pada waktu siang. Itu semua kerja waktu siang. Ambil manfaat pada hari yang terang ni, hari yang cerah, yang terang, pergi buat kerja. Ya, itu manfaat yang tuan-tuan ambil daripada siang. Malam apa malam? Wa ja'alna laila libasa, kata Allah Taala, dan malam itu kami jadikan pakaian untuk kamu. Tidurlah, rehatlah dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak, bermain-main dengan anak-anak, layan anak-anak, dengar isteri kita bersembang. So maknanya malam tu isteri layan suami bersembang, layan suami, lepas tu layan anak-anak. Maknanya ambil manfaat daripada malam tu. Malam tak payah pergi kerja. Secara umumnya gitu. Ada juga orang yang kerja malam kan. Kalau kerja malam tu ditukarlah dia punya schedule. Tapi malam dan siang tu secara umumnya tuan-tuan, Allah Taala suruh kita ambil manfaat daripada pergantian malam dan siang itu. Betul ke tidak tuan? Siang pergi kerja, malam tidur. Malam tidur. Ya, kalau kamu nak tahajud malam-malam, itulah yang terbaik kan. Itu kita nak dekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Di situlah orang tak nampak kita solat, di situlah kita duduk seorang-seorang, kita berdoa dengan Allah, ambil manfaat daripada waktu itu. Dan Allah Taala kata kan dalam hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia pada tiap-tiap 3 suku malam. Itu hadis tuan-tuan. Hadis tu sahih dan mutawatir pula tu. Jadi Allah Taala kata, aku kabulkanlah semua doa pada waktu tersebut. Janganlah tuan-tuan bayangkan Allah Ta'ala tu turun macam mana dia turun. Tak payahlah fikir. Kita beriman dengan hadis tu. Allah Ta'ala kata dia turun ke langit dunia pada 3 suku malam yang terakhir. So ada ulama' yang yang takwil hadis tu, dia kata yang turun itu ialah rahmat dan kasih sayang Allah. Tak kira apa pun. Tapi yang penting pada waktu tu Allah Ta'ala janji dia akan kabulkan doa kita, dia akan terima kalau kita mohon ampun, kalau kita minta dia akan bagi dan sebagainya. Betul tuan-tuan Jadi ambil manfaat daripada malam tu. Tu Allah Taala jadikan siang dan malam ni tak lain tak bukan untuk kita ambil manfaat lah. Kemudian selain daripada itu tuan-tuan bila Allah Taala sebutkan tanda-tanda, bila ayat tu tanda-tanda kan. Sebenarnya bila Allah Taala sebutkan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kehebatan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Allah Taala tu nak membuktikan kekuasaan dia tuan-tuan.
Allah Subhanahu Wa Taala nak membuktikan dia berkuasa untuk lakukan perkara tersebut. Contohnya kan, macam Allah Taala mula-mula dalam ayat sebelum-sebelum ni dia kata, tengoklah tanda kekuasaan kami kami jadikan tanah yang mati kemudian kami hidupkan, tu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Betul kan? Sebelum tu Allah Ta'ala sebut kamu semua akan dikumpulkan di hadapan kami. Itu Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasa dia kan. Kemudian tanda yang kamu boleh tengok kalau kamu tak percaya ialah tengok macam mana tanah yang kering kami hidupkan semula. Tanah yang mati kami hidupkan semula. Tu bila Allah Ta'ala sebut gitu maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni nak tunjukkan kekuasaan dia. Dia mampu untuk lakukan perkara tersebut tuan-tuan. Dia mampu untuk laksanakan perkara tersebut. Itu maksud dia. Okey, sebenarnya ada lagi satu tuan-tuan yang saya nak share dengan tuan-tuan. Dalam ayat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat-ayat sebelum ni, Allah Ta'ala ada sebut subhanallazi khalaqal azwaja kullaha kan. Maha suci Allah, dia yang telah menciptakan segalanya secara berpasang-pasang. Maha suci Allah, nampak tak? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sebut maha suci, subhanallazi khalaqal azwaja, subhanallazi. Subhana tu maknanya maha suci kan tuan-tuan ni. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ini masih lagi nak tunjukkan dia tu maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci dari kesilapan, maha suci dari kekurangan, maha suci dari segala-galanya lah. Tapi yang penting sekali nak tunjukkan Allah tu suci daripada segala kekurangan, segala kesilapan, segala technical error semua tak ada tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tadi, ingat tak saya kata, pernah ke tuan-tuan tengok malam tu dia tak ganti pun besok? Dia tak berganti pun besok tu. Malam tu dah 2 hari dah malam ni. Ni siapa yang tertidur ni, malaikat mana yang tertidur ni? Tak ada tuan-tuan. Maknanya zero error lah orang kata, zero error. Jadi dalam konteks saat ini Allah Subhanahu Wa Taala tu masih nak menunjukkan lagi kesucian dia. Subhana tu maha suci dia tu masih lagi terpakai dalam ayat hari ini, walaupun tak sebutlah subhana tu. Allah Ta'ala nak sebutkan dia juga yang menjadikan malam dan siang dan sebagainya. Jadi dia maha suci dari error, dari technical error ke, dari apa error pun, dari malaikat punya error ke, semua tak ada error kat situ. Semua terjadi dengan smooth. Allah Ta'ala tu suci daripada segala kesilapan. Allah suci daripada segala kekurangan. Allah itu suci daripada apa-apa saja yang negatif ataupun yang rendah. Itu maksud dia. Tuan-tuan So kita pergi pada teknikal dalam konteks ayat 37 ni sebentar Okay, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan dah share belum ni tuan-tuan? Tuan-tuan tolong saya share boleh? Nanti. Tuan-tuan tolong saya share boleh? Share. Dan tuan-tuan yang baru join kelas ni tolong follow boleh? Sebab tiap-tiap hari kita akan bagi ayat baru dan pembahasan kita lebih kurang sama macam ni. Kita akan cerita apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita, apa message yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Sebelum tu kita bincang tentang makna ayat. Make sure tuan-tuan faham dulu ayat tu secara harfiah. Kemudian kita tengok apa message yang Allah Ta'ala nak sampaikan seperti mana kita bahaskan hari ini. Dan yang terakhir kita akan bahaskan soal teknikal tuan-tuan. So tuan-tuan yang belum share tolong share pada kawan-kawan lain supaya mereka semua dapat manfaat. Dan kalau tuan-tuan yang baru hari ini join kelas kita, tolong follow lah, follow. So supaya kita dapat notification setiap kali kelas kita akan bersiaran insya-Allah Okey, ni kita ambil, saya pisahkan rangkap dia dulu tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak dengan lebih clear di skrin tuan-tuan tu. Okey, wa ayatun lahumul lailu wa ayatun lahum al-lailu. Okey, kalimat yang pertama maksudnya ialah dan satu tanda kebesaran Allah, kebesaran kami untuk kamu ialah malam, kata Allah Taala. Ni malam ialah salah satu daripada tanda kebesaran kami untuk kamu. Ataupun kalau tuan-tuan nak kata untuk kamu nikmati, untuk kamu ambil manfaat, boleh belaka. Malam ialah salah satu daripada tanda untuk kamu, kata Allah. Okay, kalau dari segi teknikal tuan-tuan, wa maknanya dan. Wa maknanya dan wa ni kalau dan dia termasuk dalam kelompok kalimat haraf. Haraf apa? Haraf ni merupakan haraf istinaf. Ni haraf istinaf. Istinaf makna apa? Haraf istinaf maknanya permulaan cerita, tuan-tuan. So ni permulaan cerita. Kemudian ayatun. Ayatun ni merupakan kalimat isim. Tuan-tuan yang mana baru masuk, saya nak jelaskan sekali lagi. Kita ada 3 peringkat pengajian tuan-tuan. Pada peringkat pengajian yang pertama, kita akan jelaskan pada tuan-tuan, perkenalkan pada tuan-tuan. Dalam Quran hanya ada 3 jenis kalimat saja. Sama ada kalimat itu merupakan kalimat nama atau isim, ataupun kalimat fi'il ataupun kalimat haraf. Haraf tu maknanya sendi tuan-tuan. Kalimat-kalimat isim ni semua yang isim artinya ialah semua, ialah Allah dan segala ciptaannya
dan manusia dan segala yang manusia cipta, yang segala yang manusia buat. Itu semua adalah kalimat isim, tuan-tuan. Fa'il ialah kalimat perbuatan yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Yang haram maknanya kalimat-kalimat sendi. So wa tadi dia termasuk dalam kelompok kalimat sendi. Tapi dia tak ada kat sini sebab sendi tu ada banyak. Ni salah satu daripada kelompok kalimat sendi saya letak di sini. Ya, nanti pada pelajaran kita peringkat yang kedua kita akan bahaskan dengan lebih detail. Ni peringkat kedua ni kalau tuan-tuan jumpa kalimat nama, kalimat isim. Isim nanti saya jelaskan. Isim ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Kalau bab fa'il pula, ni benda-benda yang tuan-tuan kena buat kalau jumpa fa'il. Tengok apa ganti nama diri, rujuk pada siapa, dan tengok kalau ada maf'ulun bih ataupun tidak. So kalau tuan-tuan jumpa kalimat sendi, ni semua kalimat sendi yang saya letakkan di sini. Nanti kita tengok apa gelaran dia. Ni gelaran dia, ni gelaran dia. Dia mesti kena ada gelaran dan fungsi. Ni gelaran dia dan ni fungsi dia. So kita jumpa yang pertama sekali ialah kalimat wa kan. Wa ni ialah kalimat haraf, kalimat sendi. Gelaran dia apa? Gelaran dia ialah haraf permulaan cerita. So kalau gelaran dia sebagai haraf permulaan cerita, fungsi dia apa? Fungsi dia menyambung cerita lah, tu maksud dia. Okey, ayatun. Ayatun ni merupakan kalimat isim, tuan-tuan. Tanda, tanda kekuasaan. Ni merupakan kalimat isim. So tanda yang menunjukkan kalimat ni ialah kalimat isim, ada tanwin di hujung ni. Okey, macam mana kita nak tahu ni Ustaz? Ustaz nak ajar kami benda ni dekat mana? Dekat peringkat yang pertama kita dah jelaskan. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim, isim ni dia ada tanda teknikal dia. Sama ada di pangkal dia ada alif lam, ataupun di hujung dia ada tanwin, ataupun hujungnya baris bawah. Nampak? Selain daripada makna di sini lah. Kadang-kadang ada kalimat tu maknanya apa? Katalah maknanya bulan. Tapi Ustaz saya tengok tak ada pun al, tak ada al bulan, tak ada. Kemudian tanwin pun tak ada. Qamarun tak ada. Dia tak ada tulis tanwin di hujung, tak ada. Dan hujung ni pun bukan baris bawah, tuan-tuan, baris atas qamaru contohnya kan. Jadi salah satu tanda pun tak ada, tapi maknanya bulan. Oh Ustaz, bulan tu dari segi makna dia merupakan kalimat isim. Macam tu. So makna adalah memainkan peranan yang pertama, kemudian baru kita tengok tanda lain. Tapi masalahnya dekat sini, tanda dia nampak clear, tuan-tuan. Ayatun ni nampak clear yang merupakan kalimat ini ialah kalimat isim, kalimat nama. Tandanya mana ni? Tanwin. Nampak ni? Tanwin. Ada baris dua. Faham tak? Kemudian lahum, la bagi ataupun untuk. Ini merupakan kalimat haraf iaitu harfu jar. Ini kita jelaskan pada peringkat yang kedua, dia termasuk dalam kelompok haraf jar, tuan-tuan. Ni haraf jar, li ataupun la. Ini juga haraf jar ni yang saya letak dekat dalam diagram kita yang pertama tadi tu. Yang ni. Ni semua kelompok haraf jar. Nampak ni? Dia dekat sini. Ni semua kelompok haraf jar. Saya letakkan di sini supaya bila tuan-tuan faham konsep haraf jar ni, haraf-haraf yang lain mudah untuk saya jelaskan. Itu maksud dia. Hum maknanya mereka, ini merupakan kalimat isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Ingat tak pada peringkat yang kedua saya jelaskan, kalau tuan-tuan belajar isim, isim ada dua jenis. Ini peringkat kedua. Ini semua tuan-tuan boleh download tau. Kalau tuan-tuan tanya mana nak dapat Ustaz? Ustaz je ada benda Allah ni, kami tak ada. Tak. Jangan risau, tuan-tuan pergi dekat www.ustaznasar.com, www.ustaznasar.com. ustaznasar.com. Tuan-tuan pergi kat sana, nanti tuan-tuan boleh download kamus Al-Furqan kita. Ni kamus Al-Furqan ni 30 juzuk, tuan-tuan. Dia punya kelebihan kamus ni ialah kalimat-kalimat yang terdiri daripada dua kalimat yang bercantum, kita akan ni macam fa'idha ni kan dua kalimat. Jadi kita pisahkan dia dengan warna. Fa maknanya maka, idha maknanya seketika ataupun apabila kan, kita pisahkan dia dengan warna. Minhu, nampak ni, ini dua kalimat ni kami pisahkan dengan warna. Lahum ni dua kalimat berasingan dia, tuan-tuan. Tapi kami pisahkan dia dengan warna. Itulah keistimewaan kalau tuan-tuan download kamus Al-Furqan. Tuan-tuan pergi dekat ustaznasar.com tu, tuan-tuan download benda ni secara percuma ya. 30 juzuk kita bagi makna setiap kalimat ni dalam kamus Al-Furqan gitu, tuan-tuan. Dan tuan-tuan punya ni, diagram ni semua kita berikan, ada 6 diagram. Dan diagram ni tuan-tuan boleh print. Tapi kalau kamus tu tak boleh print lah. Kamus tu dia ada hak cipta dan sebagainya. Okey tuan-tuan. Tadi kita sampai kepada home kan. Okey. Home tu tuan-tuan, dia merupakan kalimat isim. Nanti pada peringkat yang kedua pengajian, kalau tuan-tuan nak belajar, tuan-tuan pergi daripada awal secara detail, nanti kejap lagi saya jelaskan. Ni dengar pasal home tu. Kalimat home tu tuan-tuan, pada peringkat yang kedua, saya akan jelaskan pada tuan-tuan. Kalau kita jumpa kalimat isim, isim ni ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Jadi home tu dia merupakan kalimat isim, iaitu isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, home tu maknanya mereka, tuan-tuan kan. Kalau tuan-tuan tengok makna dekat bawah terjemahan kita tu kan. So dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ganti nama. Kan ganti nama diri. Mereka, aku, engkau, saya, kami. Dia ada home kat sini, nampak ni, home.
So hum ialah merupakan kalimat isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelarannya apa? Gelarannya isim ganti nama diri. Fungsi dia apa? Jadi ganti nama diri pada seseorang atau sekelompok orang tu maksud dia. Ya. Jadi dalam konteks saya ni kalau tuan-tuan jumpa home, dia isim ganti nama diri kan, maknanya mereka kan. Jadi dalam konteks ayat ni masa turun dulu, mereka ni dia rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya bahawasanya Allah mampu menghidupkan dan Allah mampu mematikan. Itu maksud dia. Wa ayatun lahum, dan satu tanda kebesaran kami untuk mereka ialah al-lailu, malam. So malam ni tuan-tuan dia merupakan kalimat isim lagi sekali. Nampak? Tuan-tuan jangan risau tau. Kita cari isim fi'il haraf, peringkat kedua nanti baru kita bahaskan. Kalau isim, ini isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa. Itu peringkat kedua pengajian. Ya, kalau isim yang ada gelaran dan fungsi macam home ni lah tadi dan ada banyak kalimat lain tapi al-lailu ni dia ni ialah isim biasa. Jadi inilah kita punya pelajaran teknikal nahu sebenarnya. Tengok saya bawa tuan-tuan pada peringkat yang kedua tau. Yang ingat lailu al-lailu tu dia bukan isim ganti nama diri, maknanya malam kan. Malam, bulan, Allah sendiri ataupun masjid, pokok, itu semua isim biasa tuan-tuan. Sebab apa? Kalau isim biasa ni yang jenis dia hujung kalimat tu boleh diubahkan barisnya. Dia boleh berubah. Kan kalau al-lailu tadi tuan-tuan jumpa kan, di kadang-kadang tempat lain tuan-tuan jumpa al-laila. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa al-laili di tempat lain. Jadi maknanya hujung kalimat tu boleh berubah. Sedangkan isim yang ini yang ada gelaran dan fungsi ni dia tidak berubah macam al-ladzi. Sampai bila-bila pun al-ladzi, al-ladzina, sampai bila-bila pun al-ladzina. Jangan tuan-tuan pandai-pandai nak ubah al-ladzinu ke al-ladzini ke, tak boleh. Tuan-tuan tak boleh ubah. Zalika, mana tuan-tuan boleh tukar jadi zaliku kan? Jadi itu semua adalah isim yang ada gelaran dan fungsi tak boleh ubah. Tapi kalau isim biasa ni boleh diubah-ubah. Ini pelajaran kita peringkat yang kedua tuan-tuan. Bila tuan-tuan sampai kepada pelajaran peringkat yang ketiga tentang isim, barulah kita jelaskan. Kita kata itu isim yang boleh diubah-ubah ustaz barisnya. Ini peringkat ketiga tuan-tuan, peringkat terakhir. Jadi kalau boleh ubah, awak baca dia lailu ke laila ke laili. Dia ada tiga kan, dia boleh berubah kepada tiga jenis. Boleh jadi lailu, boleh jadi laila, jadi laili. Jadi kita kata ustaz, al-lailu tu saya jumpa ni kotak yang pertama, dia al-lailu kita baca, maknanya dia sedang berpangkat marfu'. Tu kaedah teknikal dia sedang berpangkat marfu'. Okey, kalau ditanya mana awak tahu dia pangkat marfu', saya nampak tanda dia ustaz. Apa tanda dia? Dia kalau kalimat itu berpangkat marfu', dia ada beberapa tanda yang Allah Taala nak jelaskan pada kita. Tanda yang paling popular Allah letak baris depan di hujung dia, dhammah. Al-lailu, nampak? Ingat tak tadi al-lailu kan dhammah kat depan dia? Ada juga tanda-tanda lain dalam keadaan yang lain ni kita bahaskan kemudian. Tapi tanda marfu' pada kalimah al-lailu tu dia pakai tanda yang standard iaitu dhammah. Ini semua tuan-tuan akan dijelaskan dengan teliti pada pengajian Al-Furqan. Nanti kejap lagi saya jelaskan macam ni tuan-tuan nak belajar. Okey, sekarang ni kita nak cari penyebab. Apa penyebab al-lailu itu dia dapat pangkat marfu'? Ini tanda marfu' kan? Okey, penyebab dia apa ustaz? Penyebab dia dapat pangkat marfu' tu kenapa? Jadi al-lailu ni tuan-tuan, kalau dalam pelajaran peringkat yang lama dia kata ni merupakan mubtada' muakhar. Mubtada' ini merupakan mubtada' muakhar. Itu semua kita akan jelaskan pada tuan-tuan dengan terperinci. Okey tuan-tuan, nak tahu belajar kat mana? Kita akan jelaskan daripada peringkat pertama, from zero to hero tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dekat 019-511-9000. Tuan-tuan type kat situ WhatsApp saya berminat. Hantar dekat 019-511-9000. Tuan-tuan type kat situ nanti tahulah Al-Furqan nak buat macam mana admin kita. Kemudian tuan-tuan akan dijelaskan daripada awal, daripada diagram pertama tu kita jelaskan satu persatu, iaitu kita bincangkan tentang teknikal dengan contoh-contoh sampai tuan-tuan faham, tak ada masalah Tapi kalau dalam pengajian kita secara umum ni macam mana saya nak jelaskan perkara tersebut? Sebabnya ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga tak semestinya pelajaran pertama ada dekat ayat pertama, pelajaran kedua ada dekat ayat kedua, tak kan? Jadi kita kupas perkara lain kita kupas tentang apa sebenarnya Allah Taala nak sampaikan dekat dalam ayat ni. Saya rasa itu yang menarik juga untuk kita bincang Okey, nanti kita habiskan kita punya hal teknikal tuan-tuan Okey, tuan-tuan faham kan maksud saya kan? Okey, kemudian kita pergi kepada naslahu minhun nahar. Naslahu ni kalimat fi'il tuan-tuan. Ini ialah fi'il mudhari'. Itu tuan-tuan akan dijelaskan dengan detail pada peringkat yang pertama lagi tuan-tuan dah dijelaskan. Tuan-tuan tahu ni fi'il mudhari' ustaz. Sebab apa? Sebab kalau fi'il madhi mesti ada telah, kami telah hilangkan. Baru tuan-tuan tahu itu past tense. Ini ialah present tense. Dan setiap kalimat fi'il yang tuan-tuan jumpa wajib kena ada satu ganti nama diri dalam terjemahan. Kami hilangkan ke, engkau hilangkan ke, dia hilangkan ke, mereka hilangkan ke. So dekat sini naslahu ni kami hilangkan.
Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, apa yang perlu tuan-tuan buat? Okey. Tuan-tuan yang pertama tengok apa ganti nama diri dekat dalam ni. So tak payah tuan-tuan hafal kalimat naslahu ni ada 14 sebutan. Tengok kat bawah ni terus tahu ustaz dalam naslahu ni ada kami. Itu kerja tuan-tuan yang pertama. Okey. Kalau yang kerja yang kedua apa? Kami ni rujuk pada siapa? Itu yang tuan-tuan kena cari. Kami ni rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Itu jawapan dia. Kemudian ada atau tidak maf'ulun bih? Apa yang dihilangkan oleh kami ni? Ada. An-naharon. Dia merupakan maf'ulun bih. Tanda yang menunjukkan naharon ni maf'ulun bih apa? Ujung di baris atas. Dia sedang berpangkat mansub. Okey ustaz, kalau tuan-tuan nak tanya ustaz, macam bila masa kita nak belajar tentang ni fi'il apa? Dan kalau kita jumpa fi'il, kita kena cari ganti nama diri, rujuk pada siapa dan cari maf'ulun bih tu kita belajar kat mana? Kita belajar pada peringkat yang kedua. Peringkat kedua tuan-tuan dah belajar. Ini diagram yang kedua sebenarnya. Kalau jumpa isim, tadi kan saya jelaskan. Kalau jumpa isim ni ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi dan isim biasa. Tadi saya jelaskan kan. Kalau tuan-tuan jumpa fi'il nak buat apa? Ni dia. Tengok apa ganti nama diri dalam fi'il tu. Terus nampak ustaz kami. Kemudian soalan kedua, kami rujuk pada siapa? Kami rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Kemudian tengok ada atau tidak maf'ulun bih. Jawapannya ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih di mana? An-nahara. Tanda an-nahara tu sebagai maf'ulun bih mana? Ujung di baris atas. Nampak ni? Kita jelas. Nampak? Kita jelaskan. Kita tulis kat sini. Tunjukkan. Ya tuan-tuan itu tuan-tuan akan dijelaskan dengan sangat detail kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan ya. Okey, minhu min haraf jar hu-nya ini merupakan kalimat isim iaitu isim ganti nama diri. An-nahara kalimat isim ni ada alif lam di pangkal kalimat di baris atas sebab dia merupakan maf'ulun bih untuk kalimah naslahu ini. Fa idza fa maka idza seketika fa haraf idza kalimat isim zaraf ni isim yang ada gelaran dan fungsi juga. Kemudian hum merupakan kalimat isim juga. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi iaitu isim ganti nama diri. Muzlimuna merupakan kalimat isim juga tuan-tuan So ini merupakan kalimat isim dan dia kalimat jamak muzakkar salim. Dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' dia ialah waw di hujung ni yang second last ni So itu semua tuan-tuan akan dijelaskan dengan sangat teliti dan sangat detail dalam program. Dalam program kalau tuan-tuan belajar daripada awal dengan Al-Furqan. Sekali lagi tuan-tuan yang belum follow, tuan-tuan tolong follow Kalau tuan-tuan nak belajar di mana macam saya sebut tadi. Ini kita belajar teknikal dan contoh-contoh dan kita akan buat video dengan cara yang sangat menarik Tuan-tuan tak ada masalah untuk faham bahasa Arab Al-Quran from zero to hero insya-Allah Nahu, teknikal dan sebagainya. Tuan-tuan belajar kan mudah dengan kita kan. Okey, tuan-tuan pergi kalau betul-betul nak belajar pergi ke 0195119000. Ya, tuan-tuan type kat tu saya berminat. Nanti tahulah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan So tuan-tuan alhamdulillah hari ini kita dah habis pengajian kita dan mudah-mudahan tuan-tuan faham apa yang saya jelaskan dan saya sebenarnya yang saya harapkan satu saja. Yang ini sebenarnya latihan untuk tuan-tuan untuk faham mesej yang Allah Taala nak sampaikan dalam ayat. Yang itu yang paling penting sekali tuan-tuan Jadi tuan-tuan kalau dengan Al-Furqan ni tuan-tuan boleh faham dengan dua sumber yang kuat. Yang pertama dari segi makna, yang kedua dari sudut teknikal. Dia akan synchronize So terima kasih atas perhatian yang belum follow, yang belum like, tolong like dan share yang penting share supaya sahabat-sahabat tuan-tuan akan dapat manfaat daripada program ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.